daripada paparan imej digital pada screen telefon bimbit dan televisyen kepada akhbar yang dicetak secara fizikal dan rakaman audio yang disiarkan melalui radio. Kepentingan media massa pada zaman kini tidak dapat disangka. Sungguh utuh media massa terterap dalam kehidupan masyarakat kini sehinggakan pendapat dan perspektif rakyat boleh diubah dengan cepat bergantung kepada media yang dipaparkan. Adakah ini suatu perkara yang baik? Profesor Ulong Dato' Dr. Syamrul Amri Baharudin berkata, walaupun ia telah menjadi alat yang berkesan untuk berkongsi maklumat, namun ia juga telah disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah dan maklumat salah. Video yang bertajuk Healing the Divide, Remembering Those We Love and Lost dan Town Hall Meeting United We Stand for Choice yang disiarkan di saluran YouTube yang bernama Iris Core mengandungi tawaran palsu dengan memberi amaran kepada orang ramai tentang bahayanya kesan vaksinasi. Video tersebut telah pun dipadamkan. Pada 1 Disember lalu, suatu laporan berita mengeluarkan kenyataan bahawa negara telah mengeluarkan belanja lebih 2 bilion ringgit daripada peruntukan keseluruhan bagi memperoleh bekalan vaksin. Kos vaksin yang jauh lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan itu mengelirukan orang ramai. Namun, terdapat perkara sebenar apabila Menteri Kesihatan YB Khairy Jamaluddin menyatakan bahawa kenyataan tersebut tidak pernah dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada 14 November 2021, nama Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar mengeluarkan pengumuman berkenaan kenyataan palsu yang ditularkan. Kenyataan tersebut menggunakan imej Sultan Johor dalam penyebaran agenda politik. Laporan polis telah dibuat berhubung penyebaran kenyataan palsu tersebut. Sistem pendidikan Wernakula masih dipertikaikan dengan pelbagai isu perkauman dan bangsa. Bekas Perdana Menteri Najib Razak pernah mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan tidak berhasrat untuk memasukkan sekolah Wernakula. Sistem ini memberikan peranan unik dalam negara kita. Patutkah kita memasukkan identiti ini dengan harapan untuk membentuk bangsa yang satu? Tular di media sosial Syabang Berbau berkauman oleh individu Pohan Syarahim terhadap kisah selepas pemain badminton itu tewas kepada pemain Jepun dalam Piala Sudirman. Tulisan itu menerima kecaman pelbagai pihak termasuk Persatuan Badminton Malaysia BAM. Selepas menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak termasuk Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, individu tersebut mengemukakan permohonan maaf dan menentang jawatan politiknya. Pada 17 Disember 2018, Muhammad Adib, anggota Balai Bomba dan Penyelamat disahkan meninggal dunia akibat diserang dan dipukul hingga barat sewaktu perketuhan membabitkan dua kumpulan berhubung isu pemindahan tapak kuih Seri Mahathir. Perdebatan di media sosial bertukar menjadi perang perkauman kerana terdapat pelibatan kaum yang prominent dalam insiden perketuhan tersebut. Polis Federal Malaysia memberi peringatan tegas supaya tidak mengaitkan kes kematian Adib dengan isu perkauman. Pemikiran skeptikal terhadap sesuatu kaum atau komuniti yang terlibat dalam isu sosial akan membentuk suatu stigma yang kemudiannya akan digunakan sebagai alat provokasi di media sosial. Lihat pada isu sekolah vernacular sebagai contoh, perbahasan di media sosial menunjukkan pihak yang menyokong pemasukkan sekolah vernacular inginkan perpaduan kaum. Isu utama mereka merupakan bahasa kebangsaan yang tidak dilestarikan dalam sekolah vernacular. Terdapat generalisasi terhadap murid sekolah vernacular bahawa mereka tidak menguasai bahasa Melayu dan ini menjadi penghalang perpaduan dalam masyarakat. Penularan berita palsu dapat memulakan bara-bara pergaduhan antara pengguna media sosial dan massa. Sebagai contoh, isu vaksin. Golongan yang menerima kepercayaan anti vaksin menggunakan platform mereka di media sosial untuk meracuni fikiran pengguna yang lain. Pelbagai kes simptom vaksin yang membawa kesan negatif ditularkan tanpa konteks yang lanjut tentang sejarah kesihatan individu yang terlibat. Malah, mereka berani berbahas dengan golongan pakar yang telah berusaha mendidik orang ramai sebaik mungkin tentang pentingnya mengambil vaksin. Perpaduan boleh terjejas akibat perselisihan faham antara masyarakat. Serangan berbau perkauman terhadap Kisona memberikan impak yang besar kepada dirinya. Kontroversi tersebut mengganggu tumpuan dan memberi kesan psikologi terhadap dirinya. Beliau bersusah payah ingin mengharumkan nama negara di pentas sukan, namun hinaan terhadapnya pula yang diterima. Pihak bertanggungjawab seperti SKMM perlu lebih peka dalam memantau sebarang penulisan berunsur isu perkauman serta mengambil tindakan dengan membuat dakwaan terhadap pelaku jenayah cyber. Individu juga perlu bertanggungjawab dalam memilih isi kandungan media. Jangan percaya semua maklumat sewenang-wenangnya. Rakyat harus bersikap terbuka dengan proaktif menyebarkan idea liberalisme, iaitu menghormati kebebasan dengan menjaga dan melindungi kebebasan rakyat berbilang kaum seperti kebebasan pemikiran, kebebasan hak peribadi, kebebasan individu dan kebebasan menyampaikan pendapat di Malaysia. Media massa dapat digunakan sebagai alat untuk memajukan peradaban kita. Tujuan utama penyebaran informasi sungguh dititik beratkan ialah agar perpaduan dapat dicapai dengan lebih senang. Namun, kebolehdapatan kuasa media oleh golongan atau individu yang kurang berilmu atau beretika telah menggugat keharmonian kita sejagat. Justru itu, kesedaran tentang tanggungjawab dan rasa hormat ketika mengguna apa-apa media perlu diterapkan agar tidak berlaku perselisihan faham.